Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR untuk kali seterusnya. Untuk kali yang keseterusnya. Baik, masih lagi dalam tema yang sama, tema 6, semangat cinta akan negara. Dan masih lagi unit yang sama, unit 18, bersyukurlah. Cuma kali ini, apa yang kita nak belajar kali ini, iaitu aspek tata bahasa. Kita nak belajar tata bahasa. Apa yang kita nak belajar? Iaitu sesuatu ataupun benda yang kamu telah belajar banyak kali. Iaitu kata hubung. Kata hubung. Kata hubung ni kamu dah belajar dari tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, awal tahun itu hari pun sudah belajar. Jadi sebenarnya tajuk kali ini lebih mudah. Harap tiada masalah lah untuk kamu faham dengan lebih lanjut, dengan lebih baik, dengan lebih detail lagi apa itu kata hubung. Sebab dah banyak kali kita belajar. Pada akhir nanti kamu boleh kenal pasti kata hubung dalam ayat. Tengok ayat tu dah tahu dah. Mana kata hubung dalam ayat itu. Baik. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, hari ini kita nak belajar kata hubung. Baik, terus ke muka surat 102. Muka surat 102 buku teks bahasa Melayu kamu. Dan kamu dapat lihat ada satu teks yang bertajuk kita sudah berjaya. Apa yang perlu kamu buat? Telah saya nyatakan di sebelah kanan skrin kamu tu. Baca dan fahami teks berikut. Baca dan fahamkan. Apa yang nak saya tekankan di sini ialah ini. Yang saya tanda dengan warna hijau ini. Lalu, seperti, sambil, manakala, tatkala, dengan, untuk. Ini semua contoh kata hubung. Contoh apa? Kata hubung. Jadi saya harap kamu dah ingatlah kata hubung. Kata hubung itu apa? Baik. Untuk fahamkan lagi kamu apa dia fungsi kata hubung tu. Bila kita guna kata hubung tu, kamu cubalah lengkapkan perenggan ini. Cubalah kamu buatlah pada buku ke, mana-mana kertas ke, tak kisah. Untuk bagi pengukuhan, untuk kamu lebih tahu bila nak guna kata hubung ataupun apa dia fungsi kata hubung. Lengkapkan. Cuba lengkapkan perenggan ini. Cubalah buatlah pada mana-mana buku atau kertas, saya tak kisah. Ini untuk pengukuhan kamu lah. Tak wajib, tidak wajib. Cuma kalau nak lebih faham, buatlah untuk kamu lebih faham. Tapi tak wajib. Tak perlu dah buat tu hantar kepada saya. Tak perlu. Cuma untuk pengukuhan kamu. Tengok contoh pertama. Contoh pertama. Penduduk membawa alatan. Apa dia? Penduduk membawa alatan cangkul, penukul, paku, kayu dan lain-lain. Apa dia kata hubung yang sesuai di sini? Apa dia? Penduduk membawa alatan seperti cangkul, penukul, paku, kayu dan lain-lain. Tengok apa ni contoh yang kedua. Seterusnya, ketua kampung berdiri memberikan taklimat. Apa dia kata hubung yang sesuai? Lalu
Seterusnya, ketua kampung berdiri lalu memberikan taklimat. Selebihnya, kamu cubalah buat sendiri. Buat dalam hati pun tak apalah. Yang penting kamu faham bila nak guna kata hubung, ataupun kamu faham nak guna kata hubung apa dia, apa fungsi kata hubung itu. Baiklah. Apa yang kamu tengok sekarang, apa yang kamu lihat sekarang, inilah contoh kata hubung dalam bahasa Melayu. Kata hubung dalam bahasa Melayu ni ada banyak, ada berpuluh-puluh. Kalau nak senaraikan satu-satu, banyaklah, terlalu banyak. Ini sebahagian daripada kata hubung. Ini contoh saya sertakan untuk kamu tengok, untuk kamu faham, untuk kamu ingat. Kenapa kena faham, kenapa kena ingat? Sebab bila kamu sudah masuk ke tahap 2, bila dah masuk tahun 4, tahun 5, tahun 6, ayat yang kamu kena bina mestilah ayat mantap. Ayat mantap ni ayat apa? Ayat gramatis. Maksudnya ayat yang baguslah, ada kualiti lah. Bukannya ayat dasar lah. Ayat yang bukan panjang. Tak semestinya ayat yang mantap itu ayat yang panjang. Tidak. Ayat yang mantap itu sebenarnya ayat yang ringkas dan padat. Dia ada 2-3 subjek, 2-3 predikat. Macam mana nak gabungkan subjek predikat itu? Macam mana nak gabungkan 2 subjek? Macam mana nak gabungkan 2 predikat? Kata hubung lah. Kata hubung lah. Itulah guna kata hubung. Tak perlu saya ulang baliklah subjek predikat apa semua tu. Sebab kamu dah belajar tiap tahun. Tiap tahun kamu belajar subjek predikat tu. Jadi tak perlu saya ajak ingatkan kamu balik. Ingatkan balik dengan detail, tak perlu. Kalau ingatkan balik subjek predikat tu apa, banyaklah episod kita ni hari ni. Bukan satu video ni je, banyak lagi video kalau nak cerita pasal subjek predikat. Jadi saya harap kamu ingat subjek predikat tu apa. Okey. Ada banyak ni lah, kamu boleh hafal, kamu boleh cuba bina ayat sendirilah konon-konon, biar untuk kamu lebih faham lah. Nak guna atau bila, dan bila, lalu bila, nak guna perkataan apa lagi, nak guna sejak bila, sebelum bila, nak guna maka ni bila. Cuba kamu bina ayat, bina dalam hati pun tak apalah. Yang penting kamu faham penggunaan kata hubung itu. Baik, apa yang kamu tengok sekarang ialah perenggan pertama dan perenggan terakhir. Perenggan pertama dan perenggan terakhir teks yang kita kaji kali ini. Masih lagi muka surat 102. Masih lagi teks yang sama. Cuma kali ini kita nak bincang, kita nak kenal pasti, nak tahu, nak cam mana kata hubung dalam ayat. Mana kata hubung dalam ayat ini? Baik, kalau kamu tengok ayat pertama, pagi Ahad yang lalu, Amar, Damrong, Izumi dan Ifah berkumpul di hadapan pintu masuk ke kawasan perumahan mereka. Panjang ayat ini. Sudah semestinya ayat ini ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Sebab ada kata hubung. Mana kata hubung? Yang pertama ni, pagi Ahad yang lalu. Lalu di sini bukan kata hubung. Lalu dalam ayat ini bukan kata hubung. Ini dalam tajuk ini sebenarnya lalu ni fungsi dia ni kata bantu, kata bantu. Pagi Ahad yang lalu, Ahad yang lepas lah maksudnya. Tak macam lalu yang tadi, yang ketua kampung berdiri lalu menyampaikan taklimat. Itu je kata hubung. Lalu kata hubung. Ini bukan lalu kata hubung.
Okey. Bagi ahad yang lalu, Amar, Damrong, Izuni dan Ifah berkumpul di hadapan pintu masuk ke kawasan perumahan mereka. Itu kata hubung yang ada dalam ayat 1. Tengok ayat 2. Mereka bercadang untuk membantu penduduk di kawasan perumahan mereka menyiapkan pondok kawalan keselamatan. Mereka dia dah warnakan warna merah. Mereka bercadang untuk ni kata hubung. Mereka bercadang untuk membantu penduduk di kawasan perumahan mereka menyiapkan pondok kawalan keselamatan. Sebenarnya di sini sebenarnya ni yang saya tanda warna merah lah. Okay, saya tanda warna merah. Di kawasan mereka menyiapkan, antara perkataan mereka dan menyiapkan ini ada kata hubung yang digugurkan. Ada kata hubung yang dihilangkan. Bukan buku teks ni salah, bukan dia mengalami pengguguran perkataan. Itu satu lagi tajuk dalam bahasa Melayu. Kita akan belajar kemudian. Itu nantilah. Yang penting kamu faham kata hubung tu apa dulu. Bila nak guna kata hubung dan kamu tahu mana kata hubung dalam ayat yang kita nak kaji ni. Pasal pengguguran perkataan tu nanti kemudian. Okey. Tengok ayat ketiga. Walaupun usia mereka masih muda, mereka sanggup memerah keringat demi sayang akan kawasan perumahan mereka. Demi inilah kata hubung. Tengok perenggan akhir. Kerja menyiapkan pondok keselamatan ini bukanlah perkara yang mudah. Yang ini kata hubung. Ayat seterusnya, ketua kampung menyatakan bahawa hanya kerjasama yang jitu daripada penduduk dapat menyiapkan pondok tersebut. Ada dua kata hubung. Dan ayat terakhir, oleh itu ni penanda wacana. Oleh itu ni penanda wacana. Oleh itu ketua kampung mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Ada dua juga kata hubung. Jadi saya harap kamu dapat kenal pasti kata hubung dalam mana-mana ayat yang kamu baca. Selepas kita dah belajar ni, sesi kali ini saya harap kamu dah faham, kamu dah jelas bila nak guna kata hubung, apa fungsi kata hubung. Itu kita dah belajar. Saya harap kamu faham. Maka tercapailah, kalau faham, tercapailah objektif kita kali ini. Sekian saja untuk sesi PDPR kita kali ini. Jadi saya harap kamu faham apa yang telah kita belajar kali ini, iaitu kata hubung. Kata hubung. Jadi saya harap kamu ingat contoh kata hubung yang saya senaraikan tadi. Dan saya juga harap kamu faham dan tahu bila nak guna kata hubung yang kamu hafal tadi tu. Kata hubung ni masalah kecil sangatlah. Sebab kamu boleh dikatakan setiap tahun belajar kata hubung. Dan kamu kalau buat ayat pun sebenarnya mesti kamu guna kata hubung. Sebab kalau tak ada kata hubung, ayat kamu tu tidak mantap. Ingat balik pesanan saya. Bila kamu dah masuk ke tahap 2, ayat yang kamu bina mestilah ayat mantap, ayat majmuk lah. Jadi itu saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. InsyaAllah bertemu kita lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.